Assalamualaikum. Hai. Apa khabar semua murid-murid di rumah? Bertemu lagi kita dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 dengan tajuk kita pada hari ini iaitu Halwa Betik. Kita akan mempelajari kata berimbuhan awalan. Bagi standard kandungan pada hari ini, 5.2 memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Bagi standard pembelajaran pula, 5.2.1 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan mengikut konteks. 1. Kata berimbuhan awalan. Kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, menggunakan kata imbuhan awalan dalam ayat, dan yang kedua, melengkapkan ayat dengan imbuhan awalan yang betul. Seterusnya, bagi kata imbuhan awalan, ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian kata dasar seperti pe, ber, me, ke dan di. Berikut adalah contoh-contoh yang cikgu berikan. Yang pertama, pelakon. Kata dasarnya adalah lakon. Berlari. Kata dasar adalah lari. Menari. Kata dasarnya adalah tari. Ketua. Kata dasarnya ialah tua. Dan seterusnya ditonton. Kata dasarnya adalah tonton. Baiklah, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 75 dengan tajuk kita pada hari ini ialah Halwa Betik. Balkis sedang meneliti buku resepi. Dia berminat untuk membuat halwa betik berdasarkan panduan yang berikut. Gambar-gambar di bawah adalah menunjukkan halwa betik. Mari kita lihat bagaimana untuk membuat halwa betik dan juga kita akan kenal pasti imbuhan awalan yang akan digunakan. Baiklah, ini merupakan bahan-bahan yang murid-murid perlukan untuk kita membuat halwa betik. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama, sebiji buah betik muda. Yang kedua, 3 senduk gula mengikut tahap kemanisan. Dan bahan yang ketiga adalah 1 sudu kapur sirih. Seterusnya, gunakan tempat kosong warna mengikut cita rasa. Warna merupakan kata dasar. Jadi, imbuhan apa yang sesuai untuk dimasukkan dalam ayat ini? Pewarna. Gunakan pewarna mengikut cita rasa. Jadi, imbuhan yang digunakan yang sesuai adalah pe. Seterusnya, langkah pertama untuk membuat halwa betik. Basuh buah dan buang kulitnya. Potong mengikut kehendak. Perkataan kehendak merupakan perkataan yang mempunyai imbuhan awalan, iaitu imbuhan awalan ke. Kata dasarnya adalah hendak. Seterusnya, mari kita lihat langkah yang kedua untuk membuat halwa betik. Langkah yang kedua adalah setelah tempat kosong hiris, kepingan betik boleh dibentuk mengikut kreativiti. Tempat kosong, ukir dan anyaman boleh dibuat pada kepingan betik. Jadi, apakah imbuhan yang sesuai untuk digunakan bagi kata dasar hiris?
dihiris. Setelah dihiris, kepingan betik boleh dibentuk mengikut kreativiti. Jadi, imbuhan awalan yang digunakan adalah di. Seterusnya, kata dasar ukir. Apakah imbuhan yang sesuai untuk digunakan dengan perkataan ukir? Ukiran. Ukiran dan anyaman boleh dibuat pada kepingan betik. Ini merupakan imbuhan akhiran dan bukannya imbuhan awalan. Imbuhan akhiran yang digunakan adalah an. Seterusnya, langkah yang ketiga. Kepingan betik perlu tempat kosong rendam di dalam air kapur selama 1 hari. Direndam. Imbuhan awalan yang sesuai digunakan untuk perkataan rendam adalah direndam. Kepingan betik perlu direndam di dalam air kapur selama 1 hari. Murid-murid, mari kita lihat langkah yang keempat. Kepingan betik tersebut perlu bilas dengan air yang bersih. Kata dasar yang digunakan adalah bilas. Jadi, apakah imbuhan yang sesuai untuk digunakan? Dibilas. Kepingan betik tersebut perlu dibilas dengan air yang bersih. Langkah yang kelima pula. Kemudian, celur kepingan betik di dalam air yang tempat kosong didih selama 2 hingga 3 minit. Kata dasar yang digunakan adalah didih. Jadi, apa jawapan yang sesuai? Mendidih. Imbuhan awalan yang digunakan adalah mendidih. Kemudian, celur kepingan betik di dalam air yang mendidih selama 2 hingga 3 minit. Ini pula adalah langkah yang keenam. Pastikan kepingan betik benar-benar kering setelah tus. Tus adalah kata dasar. Ditus. Imbuhan awalan yang digunakan ialah di. Pastikan kepingan betik benar-benar kering setelah ditus. Ini adalah langkah yang terakhir untuk membuat halwa betik. Setelah sejuk, kepingan betik perlu direndam di dalam air gula. Laku proses di atas sehingga gula menyaluti kepingan betik. Proses ini boleh dilakukan ulang kali. Kata dasar laku. Jadi, apakah imbuhan yang sesuai? Lakukan. Ini merupakan imbuhan akhiran, iaitu imbuhan akhiran kan. Lakukan proses di atas sehingga gula menyaluti kepingan betik. Manakala, bagi kata dasar ulang, berulang. Proses ini boleh dilakukan berulang kali. Imbuhan awalan yang digunakan adalah ber. Jadi, cikgu harap dengan perkongsian cikgu pada hari ini, murid-murid akan lebih memahami untuk menggunakan imbuhan awalan dalam ayat. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye.